Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dan pada video kali ini saya akan merumuskan tentang apa yang saya peroleh daripada penghasilan tugasan 2 bagi subjek GAPD 1032. Terdapat 6 aspek yang saya berjaya aplikasikan semasa menyiapkan tugasan 2 ini, iaitu SAMR, Rangka Kerja Kecakapan Digital 2.0, Piawaian Pelajar ISTE, Model Pembelajaran Murid, Komputasi Global 6C dan 3E. Kita masuk ke dalam aspek pertama, iaitu model SAMR yang merupakan antonim bagi substitution, penggantian, augmentation, penambahan, modification, pengubahsuaian dan redefinition, pentakrifan semula. Persoalannya, bagaimana saya berjaya menggunakan model SAMR dalam tugasan 2 ini? Elemen S diaplikasikan apabila penggunaan buku skrip iaitu cara tradisional digantikan dengan Google Site yang merupakan cara digital. Seterusnya, elemen A diaplikasikan apabila saya menggunakan fungsi pages untuk menambah slot-slot yang saya inginkan. Selanjutnya, elemen M boleh digunakan apabila saya menghasilkan video-video yang telah dimuat naik di dalam YouTube, kemudian pautan video-video tersebut disertakan di dalam Google Site. Akhir sekali, elemen R diaplikasikan apabila saya publish Google Site yang telah lengkap dan boleh diakses umum di serata dunia. Baiklah, kita masuk ke dalam aspek kedua, iaitu Rangka Kerja Kecakapan Digital 2.0. Daripada 21 skill yang ada di bawah rangka kerja ini, saya hanya menggunakan 4 skill sahaja, iaitu menilai data, maklumat dan kandungan digital, mengurus data, maklumat dan kandungan digital, bekerjasama melalui teknologi digital dan membangunkan kandungan digital. Skill pertama iaitu menilai data, maklumat dan kandungan digital dipraktikkan semasa saya mencari maklumat tentang seni bahasa sebagai konten dalam Google Site. Saya menggunakan medium untuk mencari data yang boleh dipercayai dan diguna pakai. Seterusnya, skill kedua pula diguna pakai apabila saya telah mendapatkan data dan maklumat yang saya perlukan lalu menyusunnya mengikut kategori yang sesuai. Sebagai contoh, gambar semasa sesi perbincangan dan temu bual diasingkan mengikut kategori masing-masing. Skill yang ketiga pula digunakan semasa kami mengadakan sesi perbincangan kumpulan dan sesi temu bual bersama rakan kolaboratif melalui medium Google Meet. Akhir sekali, skill keempat diterapkan apabila saya menggunakan pelbagai medium untuk menyiapkan tugasan 2. Antara medium yang diguna pakai adalah Canva, Powtoon dan Google Site. Aspek seterusnya adalah piawaian pelajar ISTE di mana saya mencapai ke-77 piawaian pelajar, iaitu pelajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, pembina pengetahuan, pereka bentuk inovatif, pemikir computational, komunikator kreatif dan kolaborator global. Pertama sekali adalah pelajar diberdayakan mengikut arahan pentaksiran berterusan, iaitu refleksi perlu dibentangkan secara terperinci, maka saya memanfaatkan teknologi dengan cara menggunakan aplikasi Powtoon di laptop untuk membuat video tersebut. Seterusnya, kewarganegaraan digital dapat dicapai apabila saya hanya menuliskan biodata umum rakan kolaboratif tanpa memasukkan maklumat peribadi seperti nombor telefon dan email rakan kolaboratif. Hal ini dilakukan demi melindungi privasi rakan kolaboratif kumpulan kami. Seterusnya, elemen pembina pengetahuan dicapai apabila saya menggunakan pelbagai medium digital untuk menyempurnakan tugasan 2 ini. Piawaian keempat iaitu pereka bentuk inovatif diimplementasikan apabila saya menghadapi masalah semasa membuat video refleksi, di mana video di Powtoon yang dilanggan secara percuma hanya boleh berdurasi selama 3 minit maksimum bagi satu video. Maka saya mengambil inisiatif untuk merekod video tersebut lalu mengeditnya bersama video Powtoon saya yang lain untuk dijadikan sebuah video yang lengkap. Piawaian pemikir computational pula diaplikasikan apabila saya tidak tahu bagaimana untuk memasukkan data ke dalam Google Site dengan tersusun. Maka saya menggunakan teknik pengecaman corak di mana saya mengecam data-data yang sama kategori dan memasukkannya ke dalam pages Google Site mengikut kategori. Maka terhasillah 4 pages di Google Site bagi 4 kategori yang berlainan.
Seterusnya, komunikator kreatif ini dicapai semasa saya menggunakan Canva dan memilih fungsi video untuk menghasilkan satu video berkenaan seni bahasa. Video ini kemudiannya dimuat naik ke dalam YouTube untuk diletakkan pautan ke dalam Google Site. Piawai yang terakhir iaitu kolaborator global dicapai semasa saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi bersama rakan kolaborasi berkenaan temu bual. Setelah mendapatkan persetujuan rakan kolaborasi, kami menggunakan medium Google Meet untuk melaksanakan sesi temu bual bersama rakan kolaborasi. Aspek keempat yang saya gunakan semasa menyiapkan tugasan 2 adalah model pembelajaran murid ataupun SLM. Pertama sekali adalah belajar cara belajar yang mempunyai 3 subkomponen yang saya dapat gunakan iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Metakognitif dapat dicapai apabila kami berempat berbincang bersama supaya tugasan kami dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Kesemua persoalan akan mencapai kata putus apabila semua ahli kumpulan bersetuju. Selanjutnya ialah maklum balas. Maklum balas ini dicapai apabila guru membuat taklimat lalu pelajar bertanyakan soalan tentang pentaksiran berterusan. Maka, maklum balas guru telah saya catatkan dalam buku sebagai refleksi untuk membuat pentaksiran berterusan dengan lebih baik. Yang ketiga adalah agensi di mana guru telah memberikan kami kebebasan atau autonomi untuk mereka bentuk Google Site mengikut kreativiti masing-masing. Itu sahaja untuk belajar cara belajar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perhubungan yang mempunyai 2 subkomponen yang saya berjaya capai iaitu kesepunyaan dan merangkai. Subkomponen kesepunyaan wujud apabila setiap ahli kumpulan mempunyai peranan dan tugas masing-masing semasa sesi temu bual dijalankan. Hal ini membuatkan saya merasa diperlukan di dalam kumpulan. Subkomponen kedua adalah merangkai di mana saya mampu melakukan tugasan secara individu iaitu Google Site dan juga secara berkumpulan iaitu temu bual dengan baik. Akhir sekali adalah aspirasi. Subkomponen di bawah aspirasi yang saya mampu capai adalah jangkaan. Subkomponen jangkaan ini dicapai apabila saya mempunyai kepercayaan terhadap diri saya untuk melaksanakan tugasan 2 ini dan perkara ini telah meningkatkan motivasi saya untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. Aspek seterusnya adalah kompetensi global 6C. Antara ke-6 C tersebut, saya mampu mencapai 5 C sahaja iaitu pemikiran kritis, kreativiti, kolaboratif, komunikasi dan sahsia. C yang pertama iaitu critical thinking atau pemikiran kritis dicapai apabila saya membuat rumusan berkaitan tugasan 2 secara kritikal menggunakan medium Powtoon. Yang seterusnya adalah creativity di mana saya menggunakan bukan hanya satu platform semasa menyiapkan tugasan 2 tetapi 4 platform digunakan iaitu Canva, Powtoon, YouTube dan Google Site. C yang ketiga adalah collaboration atau kolaboratif. Kolaboratif ini dicapai apabila kami sekumpulan bersetuju untuk menemu ramah Puan AZ dan telah pun mendapat persetujuan Puan AZ sendiri sebagai rakan kolaboratif kami. C keempat adalah communication atau komunikasi di mana kami berkomunikasi secara formal bersama rakan kolaboratif menggunakan medium Google Meet. C kelima yang berjaya dicapai adalah karakter ataupun sahsia di mana saya mempunyai sifat kegigihan kerana menyelesaikan tugasan pada waktu lapang tidak kira pada waktu siang maupun malam. Aspek terakhir yang saya berjaya capai semasa melaksanakan tugasan 2 ini adalah 3E iaitu engage, penglibatan, enhance, peneguhan dan extend, perluasan. Komponen penglibatan ini dicapai apabila saya bermotivasi untuk membuat pentaksiran berterusan kerana menggunakan teknologi dan digital. Penggunaan teknologi ini lebih mudah dan menyeronokkan berbanding penggunaan cara tradisional yang masih menggunakan buku dan pensel untuk menulis dan membuat tugasan. Komponen seterusnya adalah peneguhan di mana komponen ini dicapai kerana sumber digital membantu dalam melaksanakan tugasan. Sebagai contoh, pautan YouTube tidak boleh dimasukkan ke dalam buku, sebaliknya pautan YouTube ini boleh dimasukkan ke dalam mana-mana medium digital dengan mudah. Komponen terakhir adalah perluasan di mana saya boleh melaksanakan tugasan 2 ini bukan sahaja di kelas tetapi juga di bilik kolej kediaman dan juga di rumah kerana penggunaan sumber digital dan teknologi yang memudahkan. Dengan berakhirnya penerangan saya tentang 3E tersebut, maka berakhirlah pembentangan video refleksi saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.